rasa kita akan teruskan topik kita pada hari ini. Kita masih dalam topik yang sama, iaitu masih dalam sistem vertigasi. Alright, jadi saya share kan kita punya okay. Alright. So, saya akan check. Siapa yang baru masuk boleh terus masukkan pergi dekat ruang mesej untuk mengisi kehadiran. Okay. Okay, kita pergi kepada reka bentuk sistem vertigasi 5.1 dalam topik pembelajaran kita pada hari ini 5.1.3 iaitu lakaran reka bentuk baru sistem vertigasi, dan 5.14 kita menganalisis elemen reka bentuk sistem vertigasi. Okay, next. Okay, apakah objektif yang kita nak pasti dapatkan hari ini? Yang pertama, kita nak kenal pasti macam mana dua teknik penyusunan sistem vertigasi. Kita ada dua sistem ataupun dua teknik. Dan yang kedua, kita nak kenal pasti elemen dalam reka bentuk sistem vertigasi. Seterusnya, okay, kita tengok semula apakah sistem vertigasi. Okay, seperti mana yang kita tahu sebelum ni, okay. Sistem vertigasi ni adalah tanaman yang tak menggunakan tanah. Jadi kita tak guna tanah, kita menggunakan air, dan ada kalanya kita menggunakan medium-medium yang tertentu. Okay, yang kedua, contoh medium dia apa? Contoh medium yang kita dah belajar. Adam. Contoh medium yang awak dah belajar apa dia? Cuba sebutkan salah satunya. Apakah medium yang awak dah belajar sebelum ni? Okay, so kita ada kokopit, kita ada sabut kelapa, kita ada sekam padi dan juga peat moss bagi siapa yang dah lupa. Okay, seterusnya kita tengok kat sini sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pembajaan rapi. Okay, kita ada sistem baja yang rapi, kita gunakan campuran tertentu. Kemudian larutan baja tadi dibekalkan ke zon pengakar dan secara serentak menggunakan sistem pengairan. Okay, next. Okay, kita tengok. Kita imbas kembali contoh tanaman yang menggunakan sistem vertigasi. Yang pertama, ni tanaman tomato. Bukan potato tomato. Nampak tomato. Okay, ni adalah sistem vertigasi. Contoh yang kedua ni, ni rock melon Okay, rock melon ataupun tembikai susu yang warna merah tu. Okay, kemudian strawberry pun kita boleh gunakan untuk vertigasi. Ini tanaman cili ataupun lada. Alright, kita tengok kat sini, ini adalah contoh teknologi vertigasi Okay, dah agak terganggu dia punya sound system dia agak terganggu. Okay, so secara langsung kita nak tengok dekat sini. Secara tak langsung dia punya vertigasi ni adalah salah satu contoh di mana dekat sini ada takungan, tangki takungan dia. Okay, kemudian ada campuran air dan juga baja mengikut kuantiti ataupun nisbah yang tertentu kita masukkan kat dalam tangki. Kemudian kita ada timer dan kita ada pump. Pump ni digunakan untuk mengairi lah kawasan kita punya tanaman kita. Okay, dekat sini kita ada polybag dan dalam ni ada kokopit sabut kelapa. Kemudian dekat sini kita alaskan dia dengan plastik silver shine ataupun plastik yang pemantul tu lah. Kemudian dekat sini kita ada polypipe bersaiz 32 hingga 40 mm. Okay. Kemudian ini ada alat penitis dia dekat dalam ni. Okay. Kemudian dekat sini dia letak batu bata. Itu sebenarnya. Okay, next. Okay. Right.
Okey, kita pergi yang kedua, iaitu lakaran reka bentuk baru sistem vertigasi. So kita ada dua, satu sistem jejari, yang satu lagi gegelang. So dia ada dua, awak ingat. So kat sini kita ada dua, iaitu sistem vertigasi jejari dan sistem vertigasi gegelang. Okey, so kita pergi satu dulu. Apakah teknik penyusunan sistem vertigasi jejari? So tengok gambar video ni dulu. Pakai itu Okey, sekejap. Alright, sekejap. Saya nak tunjukkan sebenarnya dekat dalam jejari ini, kita tengok dia adalah, sebab ini adalah ini kita semula juga, okey. Dan kemudian bila kita buat satu reka bentuk, jangan lupa kita gunakan elemen. So kita kena masukkan apakah elemen yang kita gunakan setiap kali kita buat reka bentuk. Alright, next. Okay, ini adalah sistem vertigasi jejari. Okay, kita tengok yang seterusnya, apakah ciri-ciri teknik penyusunan sistem vertigasi jejari. Yang pertama, dia ringkas, kemudian kita mudah nak pasang. Yang kedua, berkemungkinan larutan baja tidak sampai ke penghujung bekas tanaman sekiranya tekanan rendah. Jadi maknanya kita perlukan tekanan yang tinggi lah.
maknanya kita kena ada pump juga kita gunakan dalam tangki. Alright, kita tengok seterusnya ini guna fertigasi gegelung. Okey, kita ada tadi kita ada jejari, kemudian kita ada gegelung. So kita tengok sekejap apa macam mana. Abang duduk ni kat sini. Kalau abang di sana nak tengok macam mana. Hai? Sudah buat sini. Ini itu yang boleh tak seperti ini. Baik. Okay, so dekat sini kita tengok, alright, dekat sini bila kita buat reka bentuk, tak kira lah kita buat reka bentuk apa pun, macam sebelum ni kita dah buat lakaran, lepas tu dalam lakaran kita ada lakaran bermaklumat. Jadi bila dalam lakaran bermaklumat kita lukis, kita kena nyatakan lah, okay, apakah elemen, prinsip yang kita gunakan, lepas tu kita kena terangkan dia punya spesifikasi apa yang awak gunakan. Okay, awak kena terangkan ini apa dia, tangki apa, tangki nutrien. Contohnya menggunakan sesiku 90 darjah. Ini adalah sesiku T yang dekat bawah ni. Kemudian kita ada pump. Kemudian ini kita gunakan apa? Polybag warna putih, warna hitam. Dan kemudian bahagian dekat dalam ni kita nak guna apa? Kokopit ke, kita nak guna sukan padi ke. Dan kat sini ada timer dan juga sumber kuasa. Okey, seterusnya. Okey, apakah ciri-ciri untuk fertigasi gegelung? Yang pertama, air baja dialihkan secara seimbang pada semua bekas tanaman. Okey, sekiranya mana-mana bekas di dalam tanaman ditanggalkan, aliran air tetap akan mengalir dan tidak menjejaskan keseluruhan sistem. Berbanding tadi, kalau kita tengok dekat teknik jejari, dia ringkas, memang mudah pasang, tetapi ada kemungkinan untuk larutan tu tak sampai. Okey, sebab dia perlukan tekanan yang tinggi. Okey. Alright. Okay, so kita tengok dekat sini apakah analisis reka bentuk untuk sistem fertigasi ni, apakah elemen yang kita boleh gunakan. Biasanya bila kita buat reka bentuk, dia mesti akan ada garisan, rupa, bentuk, ruang, tekstur, warna, saiz. Jadi kita ada 7 ni, awak boleh pilih lah. Minimum awak boleh ambil 3. Jadi kalau nak ambil semua pun boleh. Okay, bergantung kepada apa yang kita lukis. Okey, seterusnya elemen reka bentuk sistem fertigasi secara lanjut. Okey, diterangkan dekat sini. Okey, yang pertama kita tengok garisan. Menunjukkan lakaran, laluan, pipe, saliran, injap kawalan dan komponen yang digunakan. So bila kita nak garisan tu, kita nak menggambarkan lah laluan tu arah dia pergi mana, menyambungkan apa, injap, menyambungkan pipe. Okey, seterusnya kita tengok dari segi rupa. Menunjukkan gambaran lakaran dalam bentuk 2D. Biasanya kita tunjuk 2D lah, tapi kalau boleh lukis dalam bentuk 3D lagi baik. Okey, seterusnya bentuk, kita gunakan bentuk, kita nak menunjukkan pandangan yang sebenar. Okey, jadi bentuk lebih mudah difahami berbanding dengan lakaran 2D. Jadi bentuk ni biasanya dalam 3D. Contohnya polybag dan tangki nutrien. So saiz pun berbeza. Polybag dia kecil sikit, tangki nutrien dia lebih besar.
And then kita tengok texture. Texture untuk menunjukkan kesan, rasa dan ekspresi terhadap sesuatu objek yang dilakar, sama ada macam kita nak tahu itu plastik, kita nak tahu texture bentuk yang kita lukis tu, contoh kokopit tu kan. Bentuk dia nampak halus ke, tekstur dia besar ke, kasar ke, licin ke, itu kita kena tunjukkan. Kemudian size menunjukkan perbezaan jarak atau perbandingan komponen yang kita gunakan. Contohnya jarak antara bekas tanaman tu. Bekas tanaman daripada satu bekas ke satu bekas yang lain. Kemudian warna, menunjukkan kesan tone pada objek yang dilakar. Jadi kalau awak perasan tadi, kita setiap kali ada lakaran untuk reka bentuk mesti menggunakan warna, ya. Kita kena warnakan dia. Kita nak tunjuk tone dia daripada segi kesan, cahaya dan bayang. Kemudian ruang. Ditunjukkan untuk memisahkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Contohnya kedudukan komponen dengan persekitaran secara ilusi. So sebab tu ada bahagian persekitaran yang dekat belakang tu. Yang warna merah yang ditutup selalu tu. Alright, next. So ini adalah aktiviti berkumpulan. Cuba bayangkan kalau kita tinggal dekat rumah flat, kita nak tanam sejenis tanaman yang menggunakan kaedah fertigasi dan kita nak letakkan tanaman tu dekat koridor rumah kita. So macam mana kita nak lakarkan? Jadi dia kata lakarkan reka bentuk baru sistem fertigasi dengan menggunakan kreativiti dan inovasi sendiri. Anda perlu memastikan semua elemen reka bentuk fertigasi diaplikasikan dalam reka bentuk tersebut. So dekat sini kita ada banyak contoh sebenarnya. Kita ada banyak contoh sebenarnya yang awak pun mungkin sebenarnya awak dah perasan, tapi mungkin awak ignore je sebenarnya. Awak sebenarnya macam tak ingat. Ini adalah contoh yang cikgu-cikgu buat. Tapi saya nak tunjukkanlah contoh fertigasi. Gambar fertigasi. Sekejap kita tengok. Kita cuba tengok kalau ada gambar-gambar yang cantik sikit saya nak tunjuk dekat awak semua. Ini contoh. Ini pun boleh jadi juga tanaman fertigasi. Nampak dia ada buat strata dekat sini dia ada buat bentuk-bentuk gambaran. So kalau kata latihan nak kena buat kat rumah, so awak bolehlah buat contoh macam ni yang dia tergantung. Sekejap. Ini bukan. Kita tengok lagi contoh lain ni dia. Ni pun boleh juga, tapi teknik dia kita kena mencantumkan lah. Dia ada banyak sebenarnya. Fertigasi gantung. Awak tengok fertigasi gantung. Contoh. Ini dekat tanam, ini dekat ni. Kita tengok yang ini. So kita nampaklah dekat sini dia buat satu bentuk yang dekat bahagian atas ni. Ni rock melon ni contoh fertigasi gantung. Jadi melon ni dia bila dia berbuah dia akan menjulur ke bawah. Jadi kita boleh petik dia. Macam tu. Sama juga apa lagi? Timun. Timun pun sama. Fertigasi gantung. Contoh fertigasi gantung. Lada pun boleh juga jadikan yang tergantung. Macam ni. Ini contoh dia. Kalau nampak daripada sini. Mungkin kita kena nampak besar sikit. Tak boleh Tak boleh senang besarkan. Jadi dekat sini sebenarnya dia tergantung dekat atas ni nampak ada tali. Dia mengikat polybag ni. Jadi dekat sini nampak tak saluran mikro ni untuk jadi set penitis. Jadi air tu akan terus masuk ke dalam polybag. Alright. So itu sahaja setakat ini untuk yang kita belajar hari ini. Alright. So kita tengok lagi. Ini adalah ni tadilah saya dah terangkan elemen-elemen dia. Elemen yang perlu ada. Secara tak langsung saya nak tunjuk sekali lagi lakaran dia. Kita tengok kat sini. Lakaran untuk jejari tadi. Sekejap. Nampak
Dia ringkas mudah dipasang. Okey, ni yang kita tengok daripada dalam video. Okey, kita tengok dekat sini. So nampaklah jejari ni daripada sumber utama dia dekat sini, tangki dia. Kemudian jejari ni dia pecahkan. Okey, ini medium dia. Kemudian ini adalah bekas tanaman. Okey, ni diletak dekat bawah. Ini kalau diletak di bahagian paras atas. Okey. Okey, kemudian lagi satu lakaran dalam penyusunan jenis gegelang. Okey, gegelang ni dia dekat dia bulat kan. Dia jadi bulat. Nampak nama pun gelang kan. Jadi dia buat satu bulat ataupun bentuk yang lingkaran macam ni. Dia taklah kata petak tapi at least dia nampak satu bentuk yang bulat ataupun yang bercantum. Okey, daripada sumber dia pergi ke sebelah sini dulu. Mungkin ke sebelah sini dulu. Okey, jadi aliran air tu sekata. Okey. Sekata. Jadi kita nampak macam ni nampak tak cantik tapi bila dalam kita punya plant sebenarnya cantik je sebenarnya. Okay. So bekas tanaman ni dia punya media dia lah, sumber dia. Alright. So saya harap jelaslah dekat sini. Okay. Boleh ke tak boleh? Okay ke tak? Clear tak untuk hari ni? Alright. Okay. Alright. So kita boleh terus pergi kepada kita punya latihan hari ni. Okay. Alright, saya rasa saya dah bagi links. Okey, kita dah bagi link quiz sekejap. Okey, saya kopikan sekali lagi. Awak boleh terus klik link itu. Yang mana yang dah tengok ruang mesej tu boleh terus tekan. Boleh terus tekan ya.